A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan bacaan hadis daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. An Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu annahu marra bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan wa huwa yusalli fil masjidi fil Madinah. Qala wa qumtu usalli wara'ahu yukhayyalu ilayya annahu la ya'lam fastaftaha surat al-Baqarah. Daripada Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bahawasanya satu hari dia telah melintasi ataupun melalui berhampiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lalu berhampiran marra, dia telah lalu dan dia dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fil masjidi, yang mana baginda ini malam, pada malam hari, pada satu malam dia telah lalu, maka dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil masjidi, sedang solat di dalam masjid, fil Madinah, di Madinah Al-Munawwarah, mana masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita lagi, faqumtu usalli wara'ahu yukhayyalu ilayya annahu la ya'lam. Maka aku pun berdiri bersolat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya menyangka bahawa baginda tidak menyedari saya, dengan sangkaan bahawasanya baginda tidak sedar yang aku ikut dia daripada belakang. Dia seolah-olahnya makmum masbuk lah, kita kata. Dia lintah masjid Nabi, dia tengok Nabi sedang solat, maka dia pun masuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha surat al-Baqarah, lepas daripada Fatihah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memulakan bacaan surah Al-Baqarah. Faqultu idza jaa mi'ata ayatin raka'a. Maka kata Huzaifah, aku kata dalam hati aku, apabila sampai kepada ayat yang ke-100, maka Nabi SAW akan rukuk. Faja'aha falam yarka'. Sampai dah ayat 100, masih lagi Nabi SAW tak rukuk. Faqultu idza jaa mi'atai ayah raka'a. Maka aku pun kata dalam hati aku, bila sampai ayat yang 200, ni Nabi rukuk ni. Ni surah Baqarah kan. Surah Baqarah kan panjang. Ayat yang ke-200 nanti Nabi rukuk. Faja'aha falam yarka'. Bila dah sampai pada ayat yang ke-200, falam yarka', masih juga tidak rukuk. Faqultu fa iza khatamha raka'a. Maka aku pun kata dalam hati aku, ni kira habis surah ni, insya-Allah Nabi Muhammad SAW akan rukuk. Bila Nabi SAW mengkhatamkan surah ini, dia akan rukuk. Fa khatama falam yarka'. Khatam dah, habis dah baca surah Al-Baqarah, tapi baginda masih tidak rukuk. Falamma khatama qala, cuma apabila selesai surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir tu, amanah Rasul sampai habis tu, Qamul Kafirun tu, Allahumma lakal hamdu. Faqala, Nabi SAW hanya kata, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu. Segala, ya Allah ya Tuhanku, segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. Watran, 3 kali. Summa aftataha Ali Imran. Kemudian Nabi pun mula baca surah Ali Imran. Fakultu, maka aku pun kata dalam hati aku, in khatamaha raka'ah. Ni khatam surah Ali Imran ini, baginda akan rukuk. Fa khatamaha walam yarka'. Setelah, dan maka habislah surah Ali Imran walam yarka'. Nabi SAW masih tidak rukuk lagi. Wa qala, cuma Nabi SAW kata, Allahumma lakal hamdu salasa marrat. Ya Allah, pujian bagimu 3 kali Nabi SAW ulang. Summa aftataha surata Al-Ma'idah. Kemudian Nabi mula membaca surah Al-Ma'idah. Faqultu idza khatama raka'a, maka aku kata dalam hati aku,
Iza khatama, bila baginda selesaikan surah ini, raka'a, baginda akan rukuk. Fa khatamaha faraka'a, maka selesai saja habis surah Al-Maidah baru Nabi SAW rukuk. Fa sami'tuhu yaqulu, aku dengar Nabi SAW kata subhana rabbiyal azim wa yurajji'u syafataihi fa'alamu annahu yaqulu ghaira dhalika. Kemudian aku dapati bibir Nabi SAW itu bergerak-gerak. Maka aku tahu bahawasanya Nabi SAW juga membaca sesuatu yang lain. Maka dalam sujud, dalam rokok ni, tak kurang ada 6 bacaan yang sabit daripada Nabi SAW. Bukan subhana rabbiyal azim saja ataupun subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu dua bentuk. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu pun satu bentuk bacaan dalam rukuk juga. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan lain-lain lah, subhanallazi, subhanal jabarut, macam-macam lagi bacaan selain pada itu. Summa sajada fa sami'tuhu yaqulu subhana rabbiyal a'la. Kemudian baginda telah sujud, maka aku telah dengar baginda Nabi SAW membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa yurajji'u syafataihi fa'alamu annahu yaqulu ghaira dhalika. Dan aku dapati bibir Nabi SAW bergerak-gerak, ya. Maka aku tahulah bahasanya Nabi juga menyebutkan bacaan ataupun sebutan-sebutan lain, bacaan-bacaan lain. Fala a'lamu ghairuhu, tapi aku tak tahulah, aku tak faham apa yang Nabi cakap, yang dia boleh tangkap subhana rabbiyal a'la sahaja. Begitu juga dalam sujud ini ada berbagai bacaan yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana Allahumma ghfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Itu pun bacaan yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga bacaan yang dibaca dalam rukuk tadi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Summa iftataha surat al-an'am. Kemudian habis sudah masuk rakaat kedua tadi, Nabi SAW baca Fatihah. Lepas pada tu Nabi SAW mula baca surah Al-An'am. Fataraktuhu wa zahabtu. Maka aku pun mufarakah, aku tinggalkan Nabi SAW dan aku pun pergi. Hadis riwayat Abdul Razak. Nak bagi tahu Huzaifah pun surrender. Satu rakaat aja masuk ni Al-Imran ni, Al-An'am pula ni, tak tahulah ni. Jadi sempat satu rakaat sajalah dia, lepas tu dia mufarakah, dia pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah, lepas tu surah Al-Imran, Al-Maidah. Berapa juzuk tu? Berapa juzuk? 5 juzuk. Baru satu rakaat. Jadi itulah. Jadi alhamdulillah kita telah dengar satu hadis yang agak panjang daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW baca ni bukannya baca express. Nabi SAW nak habiskan Baqarah tu pun Nabi baca dengan tartil. Nabi akan baca dengan tartil. Itu satu kita nak ingat. Jadi cuma kita nak ingat juga pengarang musannif Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi telah petik hadis ini dan diletakkan di bawah tajuk solat-solat sunat. Nak bagi tahu Nabi sallallahu ni solat sunat Nabi. Macam ni Nabi solat sunat. Kita sembahyang fardu ni kita cepat, sembahyang sunat lagi cepat. Terbalik dengan Nabi. Nabi SAW sembahyang fardu sederhana, sembahyang sunat panjang-panjang. Kita sembahyang fardu tu pun nasib baiklah. Sembahyang fardu tu pun nasib baik. Kenapa? Berjemaah, slow lah sikit kan. Tapi kalau tidak, akan cepat juga kan. Jadi kita kena tengok inilah cara solat
sunat Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, diletak dalam solat sunat. Dan Nabi SAW sembahyang sunat di masjid. Jadi ada setengah orang ni dia duk pegang hadis yang Nabi SAW kata solat sunat ini afdal di rumah. Tapi di rumah tu betul. Sebab apa? Di rumah juga perlu wujud hidupkan solat sunat, amalan solat sunat. Tetapi juga tidak menyalahi sunnah Nabi SAW untuk solat, banyak solat sunat di masjid. Hak salahnya tak sembahyang sunat. Nak sembahyang di rumah ke, nak sembahyang di masjid ke. Tapi yang salahnya adalah bila kita tak sembahyang sunat. Menyalahi Nabi SAW. Memang nama dia pun sunat, tak berdosa. Tetapi dia ada unsur menyalahi Nabi SAW. Macam para sahabat ni, mereka bersungguh-sungguh nak ikut. Oh, ini peluang baik Nabi SAW sembahyang ni. Nabi sembahyang seorang-seorang. Jadi dia pun nak terai ikut kan. Tapi apa jadi? 1 rakaat saja. Tak larat nak tunggu. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita taufik untuk kita faham. Pertama, kita nak istiqamah solat sunat. Yang kedua, kita nak sembahyang sunat yang lebih panjang-panjang. Yang ketiga, kita nak banyakkan malam kita dihiasi dengan solat sunat macam Nabi SAW. 1 rakaat pun 5 juzuk. Ini menghiaskan malam oleh Nabi SAW. Baik di rumah pun ada hadis-hadis Sayyidatina Aisyah bagi tahu kita. Dan begitu juga di dalam masjid ni pun hadis Huzaifah. Contohnya ini telah bagi tahu macam mana Nabi SAW hidupkan solat malam baginda. Makna di mana saja Nabi SAW telah hidupkan solat malam baginda. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kita faham, kita amal dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata 'ain innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, demi kasih sayang-Mu ya Allah, sebagai kami ini umat kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya Allah kabilah taufik yang sempurna pada kami, hidayah yang sempurna pada kami ya Allah, untuk kami dapat jaga solat kami. Kami dapat jaga solat fardu kami sungguh-sungguh ya Allah, sebagaimana Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda telah tunjukkan pada kami bagaimana mereka telah menjaga solat mereka ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hakikat solat sebagaimana yang telah didapati dihasilkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah ya Tuhan kami, berilah kami taufik dan hidayah yang sempurna untuk kami sempurnakan solat-solat sunat kami sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya ya Allah. Wahai Allah, walaupun kami tahu apa saja yang kami buat ya Allah penuh dengan kekurangan, penuh dengan kecacatan, ya Allah, terimalah juga ya Allah. Dengan kasih sayang, belas ihsan-Mu, kesian-Mu, terimalah ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah solat-solat sunat kami nanti adalah penampung kepada kekurangan kecacatan solat-solat fardu kami. Dan jadikan solat-solat fardu kami ya Allah sebagai asbab untuk Kau ampunkan kami ya Allah. Kau kesian pada kami, Kau ampunkan kami dan Kau redha dengan kami ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau hampakan kami ya Allah. Wahai Allah, janganlah Kau hampakan kami ya Allah. Wahai Allah, janganlah Kau hampakan kami ya Allah. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.